Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Ya Arif, nama saya Nurina Syamsuka, Program Syar'i dari Tuan Amin dan Amin mewakili defendant Encik Arif Zakril dalam tuntutan hadanah oleh plaintiff di dalam kes ini. Ya Arif, hari ini telah ditetapkan bagi pembicaraan kes hadanah di peringkat kes defendant. Seperti yang mahkamah sudah sedia maklum, pihak-pihak telah bercerai dan pihak-pihak mempunyai 2 orang anak, iaitu Anis Zulaika berusia 7 tahun dan Ashraf Rizal berusia 5 tahun. Tak perlu buka balik ya. Okey. Kita dah dengar keterangan pihak defendant. Kalau kurang defensif mungkin bolehlah. Tapi keterangan defendant tak. Baik Arif. Seterusnya dengan izin Arif, mohon dipanggil defendant Encik Arif Zakril bin Arif Iskandar untuk masuk ke kandang saksi. Dan Zakril lah. Zakril. Okey, Encik Zakril apa khabar? Baik. Encik Zakril, sila jawab soalan yang saya ajukan secara kuat, jelas dan perlahan dan dengan memandang kepada hakim semasa menjawab. Okey, Encik Zakril, boleh lihat dokumen di hadapan Encik? Dokumen apa di hadapan Encik Zakril pada hari ini? Keterangan defendant. Dokumen keterangan bertulis defendant. Okey, ada berapa soalan dan jawapan kesemuanya? Semuanya ada 19 soalan dan 19 jawapan. Okey, baik. Encik Zakril, ada apa-apa penambahan atau pindaan yang Encik mahu lakukan terhadap dokumen keterangan bertulis defendant ini? Tak ada. Tidak ada. Ya Arif, mohon saya dapatkan respon daripada program syar'i plaintiff. Program syar'i plaintiff ada apa-apa berkenaan dengan pernyataan bertulis defendant ini? Dengan izin Ya Arif, saya ingin merujuk kepada soalan 14 dan 15 keterangan defendant. Ya Arif, saya percaya fakta tersebut tidak pernah pun diberikan oleh pihak defendant di dalam pembelaannya sebelum ini. Jadi saya mohon untuk soalan 14 dan 15 tersebut ditolak oleh mahkamah yang mulia. Program syar'i pihak respon kamu berkenaan dengan perenggan 14 dan 15. Sebentar Ya Arif. Dengan izin Arif, Sila. mohon keterangan bertulis defendant ini dijadikan sebagai keterangan utama menggantikan keterangan lisan defendant sebagaimana di bawah Seksyen 100 Enakmen Tata Cara Mal Negeri Selangor 2003. Dengan izin Arif, saya mohon untuk menyerahkan kepada rakan bijaksana saya, Puan Nur Syahira untuk meneruskan dengan penandaan dokumen. Dan mahkamah terima pernyataan bertulis pihak defendant menggantikan keterangan lisan defendant bagaimana yang dipohon oleh program syar'i. Teruskan. Dengan izin Arif. Dengan izin Ya Arif, saya Nur Syahira binti Syarudin, Program Syar'i bagi defendant akan meneruskan dengan penandaan dokumen. Mohon mahkamah untuk merujuk kepada ikatan dokumen defendant pada muka surat 1. Baiklah Encik Zakril, adakah Encik Zakril berada di muka surat 1 ikatan dokumen defendant? Boleh Encik nyatakan dokumen apa di hadapan Encik? Sesalinan IC kad pengenalan saya. Adakah IC ini milik Encik? Ya. Mohon mahkamah untuk menandakan dokumen ini sebagai eksibit D1. Mahkamah benarkan. Teruskan. Seterusnya dengan izin Arif, mohon mahkamah untuk merujuk kepada ikatan dokumen defendant pada muka surat 2 sehingga 4. Adakah Encik Zakril berada di muka surat 2 sehingga 4? Ada. Adakah Encik cam dokumen tersebut? Ya, ini adalah slip gaji saya pada bulan 8. Adakah dokumen slip gaji ini adalah dokumen yang asal? Ya. Bagaimana Encik Zakril dapat membuktikan bahawa dokumen ini adalah dokumen yang asal? Ini adalah dokumen slip gaji yang dicetak oleh komputer. Mohon mahkamah untuk merekodkan dokumen ini sebagai eksibit defendant D2. Tadi ada apa?
Tuan secara kolektif. Dia tak ada secara kolektif. Baik, teruskan D2. Seterusnya Arif, mohon mahkamah untuk merujuk kepada dokumen 5 sehingga 8 dalam ikatan dokumen defendant. Silakan. Adakah Encik Zakril berada di muka surat 5 sehingga 8? Boleh Encik nyatakan apakah dokumen di hadapan Encik? Ini adalah slip bayaran receipt Maybank daripada akaun. Apa tu? Kerana seperti yang dikatakan itu adalah satu perkara baru dan pihak plaintiff juga tidak mengetahui mengenai transaksi tersebut yang lain. Baik, Bu. Dokumen ini mohon untuk ditandakan penyata bulan April sebagai A, penyata bulan Mei. Di berapa? Muka surat 5 di muka surat 5 ikatan dokumen defendant. Di berapa? Di 3A. 3A, surat 6. Muka surat 6 di 3B Ya. dan pada muka surat 7 di 3C. Yang akan benarkan sebagai telefon. Betul lah tu. 8 pagi ke 5 petang lah, tapi saya selalunya agak fleksibel lah time saya ke pejabat. Oh, okey. So, syarikat Mega Holdings yang Berhad ni sebenarnya syarikat milik Encik sendiri ke ataupun kongsi share dengan orang lain? Status syarikat tu. Kalau Puan boleh lihat, ni adalah syarikat Sdn Berhad Puan sebagai seorang peguam. Okey, saya percaya Saya je perlu itu. dia sebagai Encik ni sebagai seorang CEO syarikat Sdn Berhad. So, Encik ni mesti seorang yang agak busy. Betul? Definition busy tu macam mana? Di mana semua benda Encik banyaklah yang menguruskan sebab memandangkan ini adalah syarikat Encik. Ya, betul. Okey, lihat pada soalan nombor 7. Encik menetap dengan siapa sekarang? Sekarang saya seorang Seorang diri lah. Berapa, kalau kerjaan Encik ni ada tak memerlukan Encik outstation? sometimes. Terkekar. Okey. Dalam seminggu tu ataupun beberapa kekerapan Encik untuk outstation? Tak menentu lah, yang tu saya tak boleh. Tak menentu tu macam mana? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Okey, outstation tu dalam negara, luar negara? Depends lah, kalau ada yang dalam ada yang luar. Ada di dalam, ada di luar. Okey. Selalunya kalau outstation berapa lama ya? Tak tentu juga, ada yang sehari, ada yang half day, ada yang seminggu. Oh, maknanya setuju saya katakan Encik ni memang selalu outstation tapi Encik memang tak tentu bila. Encik sendiri pun tak tahu bila. Depends dengan apa yang disediakan. Setuju atau tidak? Tak setuju. Saya cadangkan sekiranya hak dana ni diberikan kepada Encik, anak-anak akan terabai sebab Encik pun duduk menetap seorang. Setuju atau tidak? Tak setuju. Kenapa Encik tak setuju? Sebab saya anak-anak ni macam yang sulung tu saya panggil Ijal. Ijal tu agak manja dengan saya lah. Jadi saya yang akan selalu menjagalah kebajikan anak. Okey, kalau Encik kata Encik selalu menjaga kebajikan, jadi kalau sewaktu Encik outstation memandangkan Encik duduk seorang, siapa yang nak menjaga anak Encik? Saya hantar ke rumah ibu. Ibu berusia berapa tahun? 65 tu. 65 tahun. Agak tua ya untuk menjaga kanak-kanak. Anak pun dah besar 6 tahun. 6 tahun tu masih kecil lagi. Okey, setuju saya katakan sebenarnya plaintiff yang ada maid yang lebih sesuai untuk menjaga
anak-anak tersebut berbanding dengan encik yang tinggal seseorangan? Sebenarnya ini plaintiff tanya perlahan-lahan untuk saya mencantik, dan saya percaya mahkamah juga perlukan masa untuk mencantiknya. Sebab soalan terlampau laju dan menyebabkan semua orang rasa terganggu. Saya pun tak sempat nak tanya soalan. Saya pun tak tahu. Okey, encik lihat balik di soalan nombor 7. Encik ada mengatakan masa anak saya yang sulung tu 6 tahun, dia dah pandai sibuk nak telefon saya setiap hari di tempat kerja. Selalu tanya saya bila nak balik. Okey, itu adalah kenyataan yang encik dah berikan. Anak sulung umur 6 tahun telefon setiap hari. 6 tahun ni waktu encik bekerja. Encik mengatakan encik kerja dalam pukul 8 hingga 5 petang, betul? Dan encik kata dalam setiap hari pukul 8 hingga 5 petang tu 6 tahun semestinya anak tu berada di tadika. Betul? So dia telefon pakai telefon apa? Macam mana maksud saya di sini Arif, macam mana seorang kanak-kanak yang berusia 6 tahun dan berada di tadika mempunyai telefon untuk menelefon bapanya setiap hari? Oh, yang ni sebab saya hantar anak saya ke Brainy Branch branch di situ di mana mereka menyediakan pendidikan yang tinggi dan juga memberi akses kepada anak saya satu telefon bimbit lah untuk saya menghubungi anak saya pada bila masa yang saya perlukan. Yang Arif, saya percaya mana-mana tadika pun dalam usia 6 tahun memang tidak dibenarkan untuk membawa telefon. Itu memang betul kan. Tapi telefon tu dipegang cikgu anak-anak saya lah pada waktu. Siapa nama cikgu? Cikgu Zuraida. Okey, ceritakan dia punya hari lah, apa dia jadi, apa dia buat, apa dia belajar, apa dia makan. Sebab pada pukul berapa? Itulah selalunya masa lunch time lah. Sebab masa tu dia agak free, lapang lah, dan saya pun lapang lah masa tu. Anak yang keberapa tau? Anak yang call tu anak nombor berapa? Selalunya dia akan ada sekali lah. Anak nombor berapa? Yang abang lah, abang dah pandai dah adik. Abang nama siapa? Ijal lah. Jadi dia kata dia saya boleh katakan pihak defendant sengaja. anak saya 2 orang. Saya tak, itu saja saya soal. Dia okey, berhubung dengan itu tu mahkamah tak akan record And defendant. dengan independen. Kalau orang kata merujuk kepada perenggan khusus, rujuklah pada perenggan khusus. Rujuk kepada Kalau kata tak ada lah. macam rujuk. Atau kalau kata merujuk pada ada contohnya persoalan dan ada jawapan sebelum ni, boleh untuk ulang balik quotation dia untuk mahkamah ambil tengok. So mahkamah akan, memang biasa kalau saya akan gariskan, saya akan buat star besar kat situ. Memang saya akan bila buat macam nampak keputusan ni, saya tengok ni. Okay, mohon mahkamah rekodkan percanggahan keterangan nombor 7 ni dan melihat kepada nombor 4 di mana anak pertama merupakan anak perempuan yang bernama Ani Zulaika binti Arif Zakri. Okay, mahkamah rekodkan. Terima kasih. Defendant, Encik lihat kepada soalan nombor 8. Okey, Encik ada menyatakan hanya kadang-kadang saja saya minta tolong bekas isteri untuk ambil dari daftar kalau saya off station. Okey, itu adalah keterangan Encik. Setuju saya katakan Encik lebih memerlukan pertolongan bekas isteri jika Encik off station. Pasti. Tapi dekat sini Encik menyatakan yang bahawa Encik memang meminta tolong bekas isteri kalau Encik off station. Kadang-kadang. Kadang-kadang, tapi Encik memerlukan pertolongan dia. Kadang-kadang. Encik memerlukan. Betul. Kadang-kadang. Ya atau betul? Macam tu. Okey, kalau Encik masih memerlukan pertolongan bekas isteri, saya katakan bahawa bekas isteri adalah lebih layak untuk mendapat hak jagaan hadana sebab